Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, kerana Engkaulah sebaik-baik pembuka pintu hati manusia. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih kepada saudara Syahmi selaku pengacara majlis yang berusaha, Presiden KIAS saudara Khairul Amin daripada Kedah, dan seluruh ahli jawatan kuasa program malam ini, Cinta dan Air Mata, tangkap leleh tajuknya. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang berada dalam dewan ini, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita satu pencerahan dalam kita menelusuri suasana akhir zaman, yang mana kita sekarang ini sedang diambang malhamatul kubra, iaitu perang di antara Islam dan kufar, kemuncak segala peperangan sebelum turunnya Nabi Isa Al-Masih dan sebelum berlakunya kiamat. Ya, kalau kita nak bercakap tentang cinta malam ni, memang kalau dari segi mood ustaznya memang nak bercerita pasal Syria, nak bercerita pasal jihad, nak bercerita pasal macam-macam. Namun saudara-saudari sekalian, kita tidak akan mampu melangkah ke fasa jihad, kita tidak akan mampu melangkah ke fasa yang lebih tinggi kalau kita terkepung dalam permainan cinta nafsu dan juga couple dan juga ikhtilat. Tidak akan pergi jauh. Kalau kata ustaz, tak syok cakap pasal cinta ni, beleleh cair ustaz. Cakap sikit pasal jihad ustaz, pasal perjuangan dan kematian mencari syurga Allah. Macam mana nak bercakap, dik? Hari-hari duk SMS dengan gawe aja ni. Nak bercakap pasal jihad pun, bila gawe kata abang, ayang sakit perut, oh yuku, oh risau dah. Padahal ayang tu belum kahwin lagi dengan abang pun, tapi kerisauan itu sudah melampau. Baik saudara-saudari sekalian, kita datang daripada background yang berbeza. Saya mungkin masa darjah sekolah rendah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala alirkan saya dalam pengajian agama dan sebagainya. Ada di kalangan kita sekolah rendah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah pun sekolah menengah kebangsaan. Maka culture berbeza, bahkan keluarga kita juga berbeza dari segi budaya dan juga pengamalan syariah. Ada ibunya bertudung labuh, ada ibunya yang bertudung jarang. Ada ayahnya memang pakai serban hari-hari, ada ayahnya tak pernah pakai serban pun. Kadang-kadang keluar rumah pun pakai seluar pendek. Mungkin ada tetapi itulah nak menunjukkan bahawa yang ada dalam dewan ini berbagai golongan, berbagai peringkat. Jadi insya-Allah pada malam ni mungkin ustaz akan pergi kepada perkara basic dan naik sedikit kepada perkara selepas perkahwinan. Kerana cinta ini, apa yang kita lakukan hari ini, impact dia akan datang selepas perkahwinan. Bagaimana huru-haranya sebuah rumah tangga, bagaimana hancurnya sebuah institusi kekeluargaan adalah bermulanya semenjak sekolah menengah lagi. Perjalanan itu sudah nampak gampang, retak, hampir terbelah ketika sekolah menengah lagi. Dan budaya ataupun prinsip diri yang dibina ketika sekolah menengah inilah akhirnya bila berkahwin tak sampai 2 tahun runtuh. Oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, hari ini kalau kita tengok satu suasana yang mengejutkan di sekolah menengah. Ustaz pernah mendengar daripada kaunseling daripada sekolah menengah. Dia kata, ustaz, sekarang ini remaja kita di sekolah menengah, kalau dia kata itu adalah bekas girlfriend saya. Kalau budak tingkatan 3 dan 4 berkata, cikgu, itu bekas girlfriend saya, maknanya itu bekas teman seks saya zaman sekarang. Kalau budak-budak di bandar besar, biasanya kalau dia kata itu kekasih saya, maknanya sekarang ini saya dan dia sedang menjalinkan hubungan seks. Bila saya nak, saya cari dia. Maknanya sekarang ini tahap remaja Malaysia, bila mereka mengatakan itu kekasih, ada makna yang lebih jauh daripada itu. Seolah-olah mereka adalah suami isteri. Bahkan
ada di beberapa buah sekolah, suami tingkatan 5, isteri tingkatan 4 di dalam satu sekolah. Jadi kalau dah suami isteri dalam satu sekolah, macam mana ya? Ayang, jom pergi tandas. Buat apa? Buat projek. Macam mana kawan-kawan dia yang lain? Memang akan mengalami suatu gangguan emosi yang sangat teruk. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara yang rahmati Allah sekalian, tak payah kita tengok diri orang lain dan tidak perlu kita mendabik dada mengatakan aku warok, aku ni terlebih alim ataupun kau ni tak bagus ke dan sebagainya, kerana dunia hari ini memang terlalu mencabar. Dan beberapa hari lepas, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, masuk dalam Facebook, pelajar UiTM mana ya yang telah membuang bayi di dalam pam tandas. Anak itu keluar masuk longkang, akhirnya buat spot check, ditemui ibunya adalah salah seorang pelajar dalam dom asrama tersebut yang mana telah terlanjur melakukan seks 2 kali saja, termengandung dah. Sebaik saja confirm mengandung, kekasih meninggalkannya. Tengok orang lelaki yang suka cintan-cintun ni, bila dia buat je, tahu perempuan mengandung, of course dia orang akan tinggalkan. Siapa nak tanggung risiko? Siapa nak mengaku bapa budak tu? Tak nak. Dan kebanyakan lelaki-lelaki akhir zaman ini adalah lelaki-lelaki, bukan di sini ya, yang memang nak main-main saja. Dan bahkan kalau tak kiralah di mana-mana institusi, kalau anda bermain cinta dalam keadaan tidak tahu batasannya, ingatlah, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ianya adalah perkara jijik, wa maqtan, dan suatu kemurkaan yang besar, wa sa'a sabil, seburuk-buruk jalan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kerana once kita dah terlanjur, selepas kita dah terbuat kepercayaan, krisis identiti, terbawa dalam rumah tangga dan akhirnya saling tidak mempercayai antara suami isteri. Banyak, nanti kita share beberapa cerita benar. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat, kalau hari ini saya yakin dan percaya ada di hadapan saya ini yang sudah ada couple, walaupun bertudung labuh, walaupun berkopiah, ada yang dah ada pasangan dah, ataupun calon pasangan dia. Tak. Siapakah orangnya? Oh, janganlah angkat tangan, itu rahsia peribadi ya. Tetapi bagaimana kita nak menguruskannya supaya ia tidak menjadi suatu perkara yang buruk dan akhirnya membawa kepada, orang kata apa ni, muqaddimah zina. Hari ini saudara-saudari sekalian pakai kopiah tudung labuh pun, SMS ni habis top up, habis kredit semata-mata untuk kekasihnya. Bahkan sudah mendapat restu daripada ibu dan ayah. Masa mula-mula masuk college, ayah wanita ni dah bagi lesen lampu hijau. Dek, kalaulah anak pakcik ni nak ke mana-mana, nak perlukan apa-apa, tolonglah ya. Kalau perlu bawa dia dengan motor ke dengan kereta ke, bawa lah. Manalah tahu anak pakcik demam ke apa, tolong bantu dia ya. Lesen besar, sporting punya bapa. Tapi ini menunjukkan kefahaman ayahnya begitu. Bagi ayahnya, tak apa, as long ada orang tengok anak dia. Lagipun yang masuk ke sini semua budak-budak yang nak belajar agama, mesti kita kena percayakan mereka. Dan kerana kepercayaan itulah takut-takut terlanjur. Dan hampir kebanyakan pelajar yang ada kesedaran agama dan akhirnya terlanjur, mereka sendiri tidak menyangka diri mereka akan terlanjur. Tak apa, kita ada iman dan takwa. Walaupun kita ber-SMS, kita bercakap perkara-perkara nasihat agama. Hatta kita bertemu di tepi tandas di waktu suasana yang gelap, tidak ada orang lain, kita bercakap tentang tafsir Al-Quran. Dahsyat. Orang belajar agama, jadi topiknya bercakap agama lah. Tetapi saudara-saudari sekalian, ingatlah bahawa syaitan itu pengalamannya mengatasi kita beribu tahun umurnya. Pengalaman hidup, taktik menggoda ni, dia dah ada pengalaman beratus tahun dah. Kita baru je 20-an. Nak lawan dengan syaitan dan iblis, confirm kita kalah. Jadi oleh kerana itu, kena tengok kepada prinsip-prinsipnya. Baik, perkara yang penting untuk kita faham pertama sekali ialah ikhtilat ini ialah percampuran antara lelaki dan wanita. Dan Dr. Yusuf Qaradawi telah meletakkan batas-batasannya supaya kita faham apa yang boleh kita buat. Memang hari ini kita berpersatuan, maka kita kena komunikasi. Dan bila dalam komunikasi kadang-kadang kita terlanjur cinta.
Tak? Ataupun memang hati ni, kadang-kadang ustaz, saya ni tak tahu nak cakap macam mana ustaz. Ada seorang muslimin ni muka dia terlalu bercahaya ustaz. Kalau saya tengok je muka dia, jantung saya berdetak kencang. Maka apa yang perlu saya buat ustaz? Kalau masuk kelas tengok dia, saya tak boleh tengok ustaz yang mengajar, kena tengok dia je ustaz. Apa yang saya perlu buat? Maka di situlah perlu kepada batasan. Sebab hati ni kita tak boleh nak kawal lah. Memang tak keruan. Tetapi zahirnya, perlakuannya, tingkah lakunya masih perlu dikawal. Ya. Walaupun Allah tahu kita ni teramat mencintai si fulan ataupun si fulan, sekuat mana, sebesar mana cinta pun, tetapi batasnya tetap kena jaga. Tak kira lah sebesar lautan Pasifik ke cintanya, tetapi pertuturannya ada batasnya. Tidak boleh diluahkan segalanya. Oleh kerana itu, Dr. Yusof Qaradawi menyebut bahawa dalam kehidupan seharian ini, tak kiralah anda ni persatuan ke, ataupun urusan kerja ke, urusan belajar ke, apa dan sebagainya. Yang pertama sekali kena ingat, komunikasi antara lelaki dan wanita hanya pada perkara yang serius. Perkara yang serius. Dan bagaimana anda menentukan keseriusannya, itu bergantung kepada iman anda. Kalau jumpa selisih kat tepi jalan, Assalamualaikum, cantik jubahnya. Serius ke tak? Tak serius. Ya? Jadi kita kena tengok perkara serius. Maknanya kalaulah ada orang lain yang boleh uruskan, kalaulah perkara itu muslimat sama muslimat boleh uruskan, muslimin jangan campur. Ini tak nampak muslimat terkiar-kiar sikit, adakah muslimat di sana memerlukan pertolongan ana? Terhege-hege. Kawan sebilik dia ni dah separuh mati dah. Tak tanya pun kau nak mati ke ni? Tak tanya pun. Tengok muslimat terkiar-kiar sikit, hero. Jangan. Tengok keseriusannya. Jadi oleh kerana itu, jangan terlalu mudah menawarkan sebarang bantuan. Kalaulah muslimat boleh handle sama muslimat, muslimin jangan campur. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kena jaga aurat. Aurat ni banyaklah saudara-saudara sekalian. Masa duduk di kias ni diwajibkan bertudung labuh. Diwajibkan begini-begini. Keluar je kias, nak ke K5, check line. Line clear. Bertukar menjadi gaban dan atromen. Faham-faham sendirilah. Maknanya tukar dah penampilan. Sebab apa? Sebab bila keluar ni nak jumpa someone. Of course kalau dia jumpa I dalam keadaan tudung labuh, mesti dia malu nak bercakap dengan I sebagai contoh. Jadi I kena pakai singkat-singkat, jarang-jarang sikit, barulah dia terusah dan terangsang. Jadi tak boleh ya. Jadi oleh kerana itu jaga aurat. Dan Ustaz yakin yang berada di kias ni faham. Cuma nak buat je susah. Bagi orang lelaki rasanya tidak ada isu aurat. Sukar biasanya orang lelaki ni, ada ke yang lutut seksi sini? Jaranglah orang lelaki nak tunjuk lutut biasanya. Sebab lutut ni bukan benda yang cantik. Ya. Kepala lutut ni bukan benda yang comel. Ya. Berbeza dengan perempuan. Perempuan ni dia suka nak tunjuk, dia suka show off. Kalau lega nak ketat sikit bagi nampak bumper. Sebab apa? Dia tahu lelaki suka tengok tubuhnya. Wanita sendiri faham. Tetapi kadang-kadang dia ada satu perasaan nak tunjuk. Dan kerana itu kena banyaklah beristighfar dan kena banyak mujahadah. Sekarang ni saudara-saudara sekalian, golongan ustazah sendiri pun pakai tudung singkat. Golongan ustazah sendiri yang dah mengajar pun pakai tudung jarang. Bahkan golongan ustazah sendiri pun pakai blouse yang terbelah. Langkah. Sampai ustaz-ustaz yang bekerja sekali tu, bila dia datang je berguguran biji mata ke lantai. Nak kata dahsyatnya godaan ustazah. Ya. Jadi oleh kerana itu anda tahu, antunna tahu, cuma buat tu sukar ya. Jadi oleh kerana itu kena jaga aurat. Kemudian jaga pandangan. Biasanya dalam perhubungan harian yang merosakkan hati kita ialah bila kita terlalu kerap berhubung, maka mata kita tak jaga. Kita tahu bahawa dia ni berwajah cantik dan kita tahu yang lelaki berwajah segak. Jadi hari-hari bila berjumpa tu asyik nak tengok je. Saya tak boleh ustaz. Kalau saya bercakap, saya mesti nak pandang mata dia, mesti pandang muka dia. Why? Kalau saya tak pandang muka dia, takkanlah saya nak memandang ke dinding ustaz. Takkan saya nak memandang ke lantai. Tak syok macam tu. Nanti orang kata kita ni bercakap dengan dinding. Alasannya sebenarnya boleh je masa bercakap tu tengok di sebelah aja. Maknanya bukan tengok muka, tengok di sebelah dia. Sekali-sekala pandanglah. Ya. Bila bercakap tu maknanya pandang sekejap, toleh ke lain pula. Cakap.
pandang sekejap toleh lain. Bukan kata kena pandang lantai. Ya, saya faham, saya dengar. Bukan. Faham lah. Makna menjaga pandangan, ya. Dan jangan terlalu syadid. Saya nak sebut ustaz-ustaz kita kadang-kadang ni terlalu syadid. Bila bercakap je, mata tu kening tu tajam. Ustaz kita muslimi tu. Bila ustazah datang je, ustazah, kita tidak dibenarkan bercakap di sini, ustazah. Ustaz, penting ini ustaz. Ana datang berdua. Tak boleh. Sekoh Hana hilang kalau ustazah bercakap. Dahsyat. Terlalu syadid pun tak boleh juga. Maknanya kena tengok keadaan. Kalau dah duduk berada di tempat yang terbuka, tak ada unsur fitnah, bercakap, pandangan tu jagalah. Jangan terlalu memerhati, ya. Okey, kemudian jangan sampai bersentuhan. Ustaz rasa isu bersentuhan ini adalah isu besar. Mungkin di sini tak berlaku, namun apabila anda keluar untuk nak berdua-duaan, itu biasanya ada godaan-godaan untuk bersentuhan. Dan jangan berduaan ramai lelaki atau perempuan, dan jangan terlalu kerap dan lama. Pastikan kalau ada urusan, janganlah terlalu kerap berjumpa, dan bila berjumpa tu lama pula. Kalau mesyuarat tu, kalaulah programnya dah terlalu penting, terlalu besar untuk diuruskan, contoh macam high tech, tak lama lagi, maka perlu kepada perbincangan yang panjang. Itu tak apalah, ada sebabnya. Ini tak ada sebab saja je, nak membuang masa, ya, bertemu dengan kerap dan berbual. Dan jangan di lokasi yang mencurigakan dan pada waktu yang tidak sesuai. Saudara dan saudari sekalian, isu yang paling sukar untuk kita fahami sekarang ni isu WhatsApp dan isu SMS. Ustaz, tak boleh ke saya nak berhubung dengan tunang saya ni? Dia dah bertunang dengan saya dan saya nak berhubung dengan dia. Macam mana ni ustaz? Ada satu kes sampai satu peringkat lelaki ni terlalu syadid. Bertunang sampai setahun, tak pernah mesej pun, tak pernah tanya khabar pun. Aku ni tunang dia ke? Aku ni batang kayu? Yang perempuannya merasakan begitu. Ya, wahai lelaki, ada masanya anda kena berhubung. Tetapi gunakan ayat penyata. Saya ulang ya, ayat penyata, bukan ayat berbunga-bunga. Kalau ada soalan-soalan, wahai ustaz, bagaimana dengan hubungan kita? Adakah kita ni memang seperti dulu lagi? Adakah saya tunang saudara ataupun sudah berubah? Jelaskan, hubungan kita masih seperti dulu, cuma saya tidak kerapkan perhubungan kerana untuk menjaga hati dan menjaga tumpuan dan sebagainya. Jelas. Ini kadang-kadang, wahai saudaraku, hatiku bergelora. Sudah 2 bulan tidur tak lena. Mukaddimahnya sudah begitu. Apakah gerangan saudara menghilang di bawah Garuda ataupun ke manakah saudara? Jadi lelaki ni pun tak faham, terkikir. Apa artinya? Apa artinya? Lelaki ni pula tanya. Jadi gunakan ayat yang mudah dan jangan terlalu berbunga-bunga. Jadi diharuskan dalam beberapa perkara berkomunikasi, tetapi janganlah pula SMS pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi SMS. Lepas tu ber-SMS pula dalam selimut. Sampai kawan sebilik tengok, kenapa kawan aku ni tertongging-tongging dalam selimut ni? Tatit, bunyi mesej. Bunyi mesej sekali, terbalik. Duduk sekejap, bunyi titit, terbalik pula. Tengok jam pukul 2, tak tidur ke? Berbalas SMS. Jangan, mencurigakan. Jadi of course, kalau dalam situasi sebegitu, memang mencurigakan dan kita tahu perbualannya adalah perbualan yang rahsia. Mana-mana perbualan yang rahsia ni kita tahu sendiri, di situ ada unsur-unsur fitnah. Tak kiralah berbau seksual ke apa ke, itu anda sendiri boleh fikirkan. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara yang rahmati Allah sekalian, kena berhati-hatilah. Dan saya nak ingatkan, ramai orang sekarang ni tertipu dengan ukhuwah Islamiyah. Dia berkenalan dengan berlainan jantina dan dia menghabiskan masa sepenuhnya dengan orang itu je. Mesejnya dengan orang itu, bercakapnya dengan orang itu je. Bila ditanya, apakah topik yang engkau bualkan? Kami berbicara tentang solat qiyamul lail. Kami berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kami berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makna dalam tengah berukhuwah Islamiyah tu, amar ma'ruf nahi mungkar. Lepas tu kita tanya balik, adakah nasihat-nasihat yang dikongsikan antara kamu dan kekasih kamu itu, kamu kongsikan dengan rakan sebilik kamu? Apa hal saya nak kongsi dengan rakan sebilik saya, Ustaz? Yalah, kalau kita betul-betul nak share benda yang baik, kita betul-betul nak share amar ma'ruf nahi mungkar,
Yang berlaku di depan mata itu lebih aula kita tegur, lebih aula kita sampaikan. Ini tidak dengan Pak Awa, dengan Mak Awa, oh ayat ni, nasihat ni panjang, tapi kawan kita buat maksiat depan mata kita, tak tegur sepatah haram pun. Kawan-kawan kita jadi hantu, jadi syaitan, tak pernah tegur pun. Kononnya dengan kekasih amar ma'ruf nahi munkar. Munafik sebenarnya tu. Ya, faham Jadi oleh kerana itu, kalau anda betul-betul ikhlas amar ma'ruf nahi munkar, tak payah cari orang khusus nak hantar. Ustaz, saya ni dah tak tahan ustaz, saya nak beramar ma'ruf nahi munkar ustaz, jadi saya pilih seorang tu je. Tak payah. Nak amar ma'ruf nahi munkar, jumpa je siapa-siapa, boleh je sebarkan. Anytime, anywhere. Jangan ambil seorang, ambil semua sekali. Itulah baru ukhuwah fillah abadan abada. Ya. Tapi kalau pilih seorang tengah malam cakap pasal agama, itu sebenarnya tertipu sebenarnya. Kena jaga. Baik. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku hari ini sebenarnya terlalu banyak masalah dalam masyarakat kita, sehingga apabila nak bertunang berlaku konflik yang banyak. Kadang-kadang bila nak bertunang, ada kekasih lama datang, ya, kekasih lama datang, kenal kat mana? Kenal kat Kiyah sebagai contoh lah. Masa tu dah kerja dah, rupanya masa di Kiyah ni bercinta bagai nak erat. Tiba-tiba bila keluar je daripada Kiyah, contoh sambung ke Jordan ke, ataupun dah kerja ke, bertemu dengan orang lain, berkahwin, nak berkahwin dengan orang lain, maka kekasih lama datang menuntut cinta yang belum terbalas. Akhirnya dalam dilema. Dan lebih menyedihkan lagi, kalaulah dah kahwin, tak bahagia, akhirnya menyesal. Alangkah baiknya kalau aku balik kepada kekasih yang pertama dulu. Sudah, syaitan pun masuk jarum. Ya, banyak kes. Jadi oleh kerana itu, apa yang penting sekarang ni Ustaz nak sebut, apa yang anda lakukan hari ini, apa yang anda buatkan hari ini, apa yang anda bercinta antara lelaki dan wanita hari ini, percayalah, tidak ada satu jaminan anda akan berkahwin. Ustaz, kami dah berjanji sehati sejiwa Ustaz. Dah ada perjanjian termeterai ni, CJ 14 keping ni kami tulis sama-sama kami. Kami akan berkahwin selepas kami tamat saja belajar di Qiyas. Anda jamin anda boleh berkahwin? Tak ada jaminan. Orang bertunang 2 tahun putus. Orang berkahwin pun boleh bercerai. Ini kan pula orang bercinta melalui SMS dengan WhatsApp, tak konkret langsung. Ya. Jadi oleh kerana itu, orang yang kata Ustaz tak tahu keteguhan cinta kami, kalau orang bom atom pun tak hancur Ustaz. Ini tak ada salah. Kerana sudah ada banyak pengalaman dari rakan-rakan Ustaz sendiri pun yang belajar kat Mesir, ya, berkenalan dengan Ustazah tu, balik ke Malaysia, kahwin dengan orang lain, memang banyak. Dan anda sendiri pun tahu, ada rakan-rakan anda yang mengalaminya. Dan Ustaz nak ingatkan satu perkara, gunakanlah jalan yang betul. Maknanya dari segi khitbahnya kena tahu, dan dari segi orang kata apa, adab-adab nak melamar wanita seorang muslimin kena tahu. Kalau nak cerita benda tu dia jadi panjang, dia teknikal sikit, jadi Ustaz skip sajalah. Baik, begini, Ustaz suka nanti di akhir kalau boleh ada soalan-soalan daripada audien, daripada muslimin, sama ada bertulis ataupun secara lisan, ya. Jadi Ustaz suka nak membawa saudara-saudari sekalian kepada gambaran perkahwinan. Boleh Malam ni bukan kursus kahwin, cuma nak sebut sedikitlah gambaran perkahwinan. Apa yang berlaku hari ni, ramai orang yang berkahwin atas tujuan seronok, nak seronok, ya. Lepas tu satu lagi sebab nak tutup mulut orang, sebab stres. Orang asyik tanya, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Entah, ni dah ada kekasih ke? Dan kadang pelajar-pelajar agama ni dia pun stres bila dia tengok kawan dia ada calon dah, ada kekasih. Jadi nak tutup mulut orang, cari juga calon. Jangan, ya. Kerana kita mendirikan perkahwinan itu kerana kita mahukan akhirat, yakni syurga. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang penting sebenarnya untuk membina sebuah kebahagiaan? Hari ini kita tersilap langkah. Kita sibuk bercinta dalam keadaan kita tak sibuk membuat persiapan untuk menghadapi alam rumah tangga sebenar. Ramai kaum muslimin sampai sekarang yang belajar tahfiz pun, kalau Ustaz tanya, apabila anak pertama dilahirkan, apa tuntutan
bapa kepada anak. Oh, azan Ustaz, azan. Ya ke azan? Oh, azan. Azan telinga sebelah mana? Oh, sebelah kanan lah. Oh, okey, lepas tu habis. Ada yang masih lagi tak tahu. Kena iqamatkan sebelah kiri. Lepas tu, kalau nak melindungi anak daripada terjebak dengan zina, bapa kena baca surah Al-Ikhlas telinga kanan hembus, dan baca surah Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr hembus telinga kiri, telinga kanan. Dituntut. Kemudian baca ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Orang yang baca ayat ni kepada anak dia mula lahir, insya-Allah dalam kitab I'anatul Talibin Aqibatul Wad'i, bab Aqibatul Wad'i menyebut seorang bapa yang membacakan perkara tadi kepada anaknya, terlepas anaknya daripada zina sepanjang hidupnya. Hari ni nak tanya kaum muslimin, siapa yang dah baca kitab I'anatul Talibin sampai bab tu, angkat tangan. Kalau tak sampai lagi, tak layak jadi bapa lagi lah. Masalahnya sekarang kita rasa kita dah cukup bersedia. Saudara-saudara sekalian, berapa ramai orang yang masih tak faham lagi bab akikah. Nak kahwin, nak anak, tapi berapa ramai yang tidak tahu perkara-perkara yang perlu dilaksanakan kepada anak-anak. Itu sebahagian. Oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, perkara yang kita kena sibuk sekarang ini ialah bagaimana kita nak mendidik cara dan sikap kita. Apabila kita berkahwin nanti, kita bersikap dengan sikap yang betul. Hari ini saya nak menyebut antara ciri-ciri yang perlu ada pada seorang lelaki apabila anda ni nak menjadi seorang suami misali. Kerana terlalu banyak kes layanan kepada pasangan ni terlalu teruk, saudara-saudara sekalian. Ada suami telefon pukul 2 pagi, pukul berapa? Kat pukul 2 tak ingat dah, tengah malam, mengakui dia ada isteri, nak melahirkan anak 2 minggu lagi, dan dia kata, Ustaz, saya telah berzina. Saya berzina dengan rakan sepengajian saya lebih daripada 5 kali dan saya cintakan dia. Apa saya nak buat, Ustaz? Adakah saya nak ceraikan isteri saya, nak beranak 2 minggu lagi, ataupun saya kekal dengan isteri saya, Ustaz? Adik-adik, saudara-saudara sekalian, ini suami dan dia seorang peguam, bukan orang bodoh. Bukan pakcik pak mak kapung hok jual item, dak, peguam. Sambung belajar, ambil kos apa entah, selalu masuk dalam kelas tu ada belah-belah orang, salah seorangnya perempuan yang ada masalah dengan suami. Perempuan tu selalu share dengan dia, saya ada masalah dengan husband I memang begini. Lama-lama apa kata kita jumpa kat Hotel Concord, berzina, melepaskan segala keresahan. Lepas lama-lama dah akhirnya jatuh cinta. Tanya Ustaz, saya nak buat macam mana ni? Beristighfar panjanglah kita, bertaubatlah saudaraku. Dosa zina ni sangat besar. Kalaulah hukum hudud ni ada sekarang, saudara ni sudah dihukum rejam. Maknanya mati dah saudara ni. Nak ayat besarnya dosanya. Jadi apa saya nak buat, Ustaz? Ustaz tanya dia balik, bagaimana dengan solat? Saya semayang, Ustaz. Baca Quran pun pandai. Makna lelaki ni semayang pun semayang, baca Quran pun pandai. Tetapi ujian zina, saudara-saudara sekalian. Okey, baik. Itu satu kes, nak katanya merananya isteri dia. Kemudian ada satu kes yang benar lagi, suami yang baik. Akhirnya polis datang ke rumah, tangkap atas tuduhan merogol. Bila ditanya, rupanya suaminya pernah terlanjur dengan seorang muridnya sendiri ketika dia menjadi guru ganti di sebuah sekolah. Dan muridnya itu adalah pelajar tingkatan 3 bawah umur. Dan muridnya itu menggoda gurunya. Lelaki ni tergoda. Murid ni kata, cikgu datanglah rumah saya nak belajar, nak tunjuk buku yang saya beli gini-gini. Cikgunya pergi, cikgunya jenis luruh bendul. Pergi, akhirnya digoda, terlanjur berzina. Tak tahulah membiarkan diri digoda ke atau memang tergoda. Dan selepas tu cikgunya boleh kerja dan berkahwin. Bila berkahwin, isterinya mengandung 5 bulan. Isterinya hubungi saya, kata, Ustaz, saya dalam suatu tekanan yang sangat berat, Ustaz. Polis baru datang ke rumah nak tangkap suami saya atas tuduhan merogol remaja bawah umur. Saudara-saudara ingat, dalam kes di Malaysia, berzina bawah umur, kalau perempuan umur bawah tingkatan 3,
Walaupun suka sama suka, kalau perempuan ni nak buat report kata lelaki ni rogol, sabit di mahkamah, sabit kes di mahkamah, kerana dia bawa homo. Tapi kalau dia dah homo 22, homo 23, dah lepas dah homo, bawa homo, kalau suka sama suka buat report, belum tentu sabit kes. Jadi oleh kerana itu wanita ni stres, saya nak melahirkan anak ni. Kalau baca dalam blog Ustaz Cinta tu adalah kesnya. Jadi oleh kerana itu suami ni sekarang ni kena bersiap sedia awal-awal lagi, mempersiapkan diri dia. Jadi kerana itu banyaklah, dan saya paling risau kepada kaum muslimat. Kalau anda bercinta hari ni dengan lelaki yang boleh menyentuh anda, contoh lelaki tu berani sentuh kita masa sekarang, dan kita tahu perkara itu haram, dia berani buat benda haram, jangan hairan kalau lepas berkahwin dia berani sepak dan tampar anda main-main je. Kerana apa? Masa belajar adalah zaman yang paling tak ada tekanan. Bila kerja, contoh dapat kerja gaji kecil, balik rumah stres, stres itu berkembang. Sekarang minyak naik 20 sen, stres. Lepas ni roti dan makanan naik, stres. Suami mengalami stres. Kalau sebelum kahwin suami berani buat benda haram dengan kita, percayalah lepas kahwin, bila stres ni melampau satu peringkat, dia akan jadi gila, dia akan sepak, dia akan tampar anda bagaikan menyepak bola di padang. Alangkah indah ke hidup begitu? Oh, merana menderita. Dan ada kes yang ustaz pun pukul ustazah, banyak. Jangan tak percaya, anda kena percaya. Sampai isterinya mengadu-ngadu, menangis-nangis datang bercakap, dan kita tidak mempercayai hal itu sebelumnya, namun kita melihat realitinya. Jadi oleh kerana itu saudara-saudari sekalian, ustaz ingatkan, pilihlah suami yang betul-betul bagus, ya. Kerana itu impak daripada perbuatan hari ini, impak dia lepas kahwin. Nanti tengoklah apa yang akan suami kita jadi, dan nanti tengoklah bagaimana isteri kita jadi. Baik, antara calon-calon suami misali lah, secara mudahnya lah hari ini, perkara asas sekali, solat 5 waktu berjemaah. Dan ustaz yakin yang berada di hadapan ustaz ini sukar solat 5 waktu berjemaah. Kalau 5 waktu tu dah, cuma berjemaahnya sukar. Kalau yang wanita, solat 5 waktu awal waktu, solat 5 waktu awal waktu. Tak tahulah, ya, berapa ramai yang betul-betul jaga benda ni, terutama solat subuh. Ya, kalau malam-malam pergi main futsal, balik rumah tak tahulah. Kemudian, wahai muslimin, amalkan munajat dan juga rajin berdoa. Kualiti lelaki yang paling besar dalam rumah tangga, saya nak sebut, ialah kemampuan dia bermunajat dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, yang mana mampu munajat itu menghilangkan tekanan jiwanya. Hari ini kalau berdoa, kebanyakan daripada kita berdoa sambil picit jerawat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Contohlah tu. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah mansuril Islam wal muslimin, Allah mansuril Islam wal mujahidin. Itu doa kita. Nampak tak ringannya doa kita? Jarang orang lelaki berdoa seorang-seorang, ya Allah, ya Tuhanku, menangis. Kalau adalah dalam muslimin yang sebegitu, itu calon kualiti tu, calon suami misali tu. Kalau adalah, cuma hanya muslimin saja tahu. Kemudian menguasai halal dan haram dan menjaganya. Hari ni berapa ramai di kalangan kita ni lelaki yang jaga benda halal dan haram. Dan orang yang menguasai halal dan haram ni, perkara yang paling besar sekali dia jaga ialah rokok. Betul tak saudara-saudari sekalian? Saya rasa siapa di sini yang mahu suaminya perokok, angkat tangan. Muslimat siapa nak suaminya perokok, angkat tangan. Ada? Tak ada? Ada? Tidak ada. Wahai muslimin, dengarlah, tidak ada muslimat yang mahu suaminya merokok. Okey. Jadi orang menguasai halal dan haram ini adalah orang yang sangat teliti soal makan dan minumnya. Hari ini saudara-saudari sekalian, Allahu Akbar, kalau pergi pasar raya lah, kena cekedih. Kalau bahasa bandarnya jajan lah. Berapa ramai di kalangan kita yang suka twisties. Twisties ada kod yang meragukan, 631.
E631, kalau kita rujuk kepada jakim ataupun jahit, memang itu kod yang mengandungi unsur yang tidak halal. Ya. Jadi berapa ramai orang yang suka makan twisties. Jangan kata orang lain, dulu ustaz pun suka. Tapi bila baca kod tu, Allahu Akbar, kena jaga. Itu satu. Coklat-coklat Cadbury. Coklat apa lagi? Siapa suka makan coklat? Sudah ustaz, saya ni hantu coklat. Itu benda-benda kecil yang saya sebut. Rujuk balik laman web JAKIM, ambil kod-kod makanan ni, tengok. Kerana apa? Bila anda berkahwin, makanan ini akan masuk dalam tubuh anak-anak kita, dan masuk dalam tubuh kita, inilah yang akan menguatkan jiwa atau melemahkan kita. Tak jaga makan minum, confirm hari-hari bergaduh, jiwa panas. Tapi kalau jaga makan minum, jaga halal haram, tenang. Dan hari ni pun dah kena bersihkan, ya, insya-Allah. Okey, prihatin soal fashion dan patuh syariah. Lelaki misali kena faham soal fashion ni, sebab dia akan kontrol isteri dia. Esok-esok bila kahwin, nak keluar rumah, okey sayang, dah ready? Dah bang. Okey, keluar daripada bilik. Okey, abang nak scan dulu. Dia pun scan atas bawah, atas bawah. Okey, lulus, jom kita pergi beraya, sebagai contoh. Tapi kalau mula-mula kahwin, dia pun tak faham fashion. Sayang, dah siap ke? Dah bang. Dah siap pun. Keluarlah melenggang. Tak melenggang. Dengan tudung jarangnya. Kalau duduk di bawah sinaran matahari, ternampak-nampak lehernya. Okey ke bang? Dia pun tengok. Okey lah, whatever lah. Whatever. Pakai je jalan. Pakai tudung bertingkat-tingkat tu, setakat ni je. Abang, cantik ke tudung ni? Oi, cantik, up to date. Tak cakap pun. Sayang, tudung tu dah cantik, tapi tak cukup labuhnya. Cari yang lebih labuh. Kok panas bang? Panasnya di dunia aja. Kalau di akhirat terbakarnya meletup-letup. Jadi kena tahu apa fashion patuh syariah. Dia kebanyakan wanita lepas kahwin jadi longgar pemakaian, bukan kerana wanita tu sendiri, ya. Wanita tu of course lah dia nak show. Ini kerana lelaki. Kadang-kadang lelaki tu sendiri kata, apa ni pakai macam ni warok dua barkok sangatlah, terlebih warok lah. Tukar. Ada lelaki begitu, Okey, kemudian pandai komunikasi atasan, bawahan dan sama peringkat usia. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, wahai lelaki, masalah sekarang ni ustaz nak tegur. Ramai yang sibuk bila nak berkahwin, sibuk bercakap dengan wanita, hanya dengan calon pasangannya. Dia tak pandai berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada dia, dan tak pandai berkomunikasi dengan orang lebih muda daripada dia. Jadi bila nak berbincang pasal mas kahwin pun memang dia tak reti. Bila nak bincang tentang keputusan dalam keluarga pun dia tak reti. Wahai wanita, kalau anda mendapat seorang lelaki yang tak pandai buat keputusan, contoh, abang nak beli pampers ke nak beli susu, sebagai contoh lah. Dia berkata, penting kan dulu, beli je belaka. Tapi bang, duit kita tak ada, mana yang lebih utama bang? Dia pun, macam mana ni? Ikut je lah. Lelaki yang suka ikut je lah, memang tak pandai buat keputusan. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang dah terbiasa dah. Kan biasa kita lebihkan beli pampers anak. Beli pampers lah, susu tu sayang menyusulah anak, susu ibu, susu terbaik di dunia. Suka pula lelaki, Baik. Jadi komunikasi kena pandai, buat keputusan kena pandai, dan tahu teknik berbincang, mengawal perbalahan dan membuat keputusan. Okey, tahu menjaga penampilan diri dan bijak mengurus belanja. Ini calon lelaki misali, Baik, wahai lelaki, anda kena tahu menjaga penampilan mulai sekarang. Walaupun penampilan itu bukanlah suatu yang kritikal. Sebagai contoh, kalau pakai baju berkedut tak berdosa, betul. Kalau pakai baju kotor tak bernajis pun boleh buat semayang, Tetapi dalam Islam, an-nazafatu minal iman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kebersihan itu daripada iman. Allah itu cantik dan menyukai kecantikan. Lelaki yang kemas, lelaki yang cantik. Cantik ni maknanya orang tengok dia tu orang tak rasa bulu mata. Itu adalah tanda lelaki tu rajin. Kerana ada lelaki-lelaki lepas kahwin, dia tak peduli di mana letaknya seluar dalam dia, dia tak peduli di mana bajunya, dia tak peduli, dia tak kisah. Ya,
Hampir semua benda dalam rumah isterinya buat. Meranalah isterinya. Kalau isteri tu dah ada anak kecil dan sebagainya, suami ni tengok isteri baru lepas beranak pun duk tanya, sayang, mana seluar dalam abang? Tanya, tak boleh cari sendiri. Tanya. Okey, ni suasana dalam rumah tangga. Mungkin sekarang ni rasa kelakar, tetapi ingat, bila anda dah berkahwin, soalan itu adalah soalan yang membawa tekanan kepada muslimat. Percayalah. Jadi kena pandai-pandai sekarang, urus diri kita. Jadi kalau muslimat tengok ada muslimin yang smart, jambang terurus, baju bergosok, itu tanda dia rajin. Okay. Kemudian lelaki tak berapa misali, bagus juga tapi tak berapa misali. Pertama sekali saya nak sebut, Dikiah ni dalam dom boleh bawa komputer tak? Boleh ada laptop semua kan? Dalam laptop tu ada game tak? PES ke? Atau okey. Yang main game sehari lebih daripada 3 jam ni ada lelaki yang kurang misali. Sehari dia boleh spend masa 3 jam. Duduk je 3 jam, tak bergerak-gerak. 3 jam. Itu tanda awal dia bukan lelaki misali. Kerana apa? Kerana lelaki yang ketagih pada game, lepas kahwin pun dia akan tetap ketagih pada game. Jadi muslimat kena hati-hati. Jadi lelaki hari ni kena uruskan. Anda boleh tengok sahabat anda pakai kopiah, pakai jubah. Bukan main lagi dalam kelas, balik bilik main game 3 jam tak berhenti-henti. Malu Syekh. Malu Okey, kemudiannya terlalu kuat melepak dengan kawan-kawan. Okey, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, hari ni dalam rumah tangga Ustaz nak sebut ada lagi suami-suami yang apabila isterinya beranak, dia boleh keluar dengan kawan-kawan dia lepak sampai pukul 1 pagi baru balik rumah. Bini dia nak bangun tak boleh, isteri dia nak buat air pun tak boleh. Dia duduk melepak kawan-kawan dengan penuh gembira dan sebagainya. Ini kena hati-hati. Kemudian yang terlalu gila dengan bola ataupun terlalu gila dengan sukan, kena hati-hati juga. Baik. Dan seterusnya yang paling bahaya sekali ialah sifat bakhil yang ada. Anda jangan terlalu tamak dengan dunia. Jadi kena pandailah menguruskan bila dah kahwin. Baik, kepada isteri pula, kepada muslimat, hari ini antara perkara yang antuna kena fikirkan pertama sekali ialah kena jadi baik hati dan kena benci mengumpat. Mengumpat ni kena kurangkan sangatlah. Okay, yang keduanya, rajin berkongsi ilmu. Hari ni, maafkan Ustaz, nota exam pun kadang-kadang kedekut nak share. Berlaku ke dengan muslimat? Ada ke tak? Bila nak exam, dia tahu kawan dia ni kalau dapat nota memang skor lebih daripada dia. Dia tak share ilmu, tak share nota kawan dia. Berlaku dalam kalangan muslimat. Kedekut ilmu. Orang ini susah hidupnya. Ya, kalau nak cari muslimat yang misali, carilah muslimat yang tahu je ada nota share, tahu je ada ilmu share. Ini insya-Allah muslimat misali. Okey, kemudian berpakaian patuh syariah dan tidak memakai haruman di luar rumah. Ada ke di kalangan kita yang terlalu suka memakai haruman? Ini adalah tanda-tanda orang membawa mukaddimah zina. Kerana ingat, haruman ini kepada wanita sangatlah berbahaya. Kalaulah tubuhnya berbau jebak kuat sangat, ketiak dia ni kalau diangkat pengsan 5 orang sebelah kanan dia, kalaulah ada, itu dibenarkanlah pakai perfume untuk menutup bau tersebut. Tapi kalau orang bau dia tak ada masalah, tak apa, tak pakai apa. Okey, kemudian dalam ikhtilat harian hari ini, kalau kepada muslimah yang pakai niqab, subhanallah, anda telah menutup banyak pintu-pintu fitnah. Yang pakai niqab ni, alhamdulillah, antunna telah menutup banyak pintu-pintu fitnah. Kalau antunna tidak berkomunikasi dengan WhatsApp dan SMS, terlalu kerap dengan kaum muslimin. Ada juga pakai niqab tapi WhatsApp ni buat apa tu? Sedang berzikir kepada Allah. Berzikir sedang WhatsApp. Pakai niqab, maka itu masih lagi membuka ruang fitnah. Tapi kalau anda dah tutup dengan niqab, maka bahagian senyuman dan wajah tu dah terhindar. Percayalah, lelaki yang pakai kopiah ke, pakai serban besar bakul ke, kalau ada wajah-wajah muslimat yang anggun, cun melecun, kalau tengok sekali memang tak puas. Orang lelaki ni Allah Ta'ala buat, dia memang suka tengok wajah muslimat. Betul Kerana itu qaul jadid Imam Syafi'i menyatakan sampai peringkat wajib memakai niqab. Qaul jadid. Tapi qaul qadim mengatakan tak apa, tak pakai niqab. Jadi kalau di Malaysia hari ni,
boleh pilih lah ya, nak pakai niqab atau tidak. Cuma memakai niqab itu lebih baik ya. Dan yang tak pakai niqab, kena ingat satu benda, jangan murah senyuman. Nah, murah senyuman ni dengan lelaki lah, dengan sama-sama sendiri tak apalah. Ini tidak, dengan sama-sama sendiri muka ketat je. Bila berjalan je ada orang lelaki datang, tiba-tiba je tersenyum. Masuk dewan ada lelaki je, senyum je, manis. Itu maknanya ada masalah. Okey. Kemudian muslimat hendaklah menyerahkan urusan peribadi kepada wali. Kena ada prinsip tu. Kalau ada contoh muslimin approach, ukhti, ana tengok enti ni ada ciri-ciri yang ana cari, jadi ana rasa ana memang ikhlas lah nak takdim enti. Betul? Betul ikhlas? Rujuk ayah ana. Tu jawapan yang paling bagus. Jangan pula, ya ke ustaz, ya ke ikhlas ni, ke main-main. Tak payahlah tanya ya ke dok. Kalau betul dia nak, rujuk pada ayah, kepada walinya. Itu lebih bagus. Dan kalau ada apa-apa perbincangan yang melibatkan hal peribadi, tanya, enti ni kalau nak cari suami yang macam mana? Saya nak cari macam Nobita. Tak payah cerita lah banyak-banyak. Ya? Kalau nak, tanya ayah saya. Kerana apa? Kerana untuk dapat green light. Kalau ayah kita dah berjumpa, tengoknya bagusnya orangnya, okay, kita kata ginilah, dalam perkara-perkara tertentu awak bercakap sendirilah dengan si dia tu. Maknanya ada sedikit kelonggaran. Tetapi balik kepada urusan wali. Dan kemudian wanita muslimat janganlah terlalu mesra alam. Mesra alam ni orang tanya sepatah, jawab 15 patah. Dah makan, semalam pun dah makan, kemarin dulu pun dah makan, hari ni makan nasi biryani, semalam makan nasi ayam. Orang tak tanya pun semalam. Mesra alam. Kalau kawan sebilik dia tanya dah makan, dah, habis. Jadi mesra alam ni tak bagus bagi seorang muslimat, kecuali dengan kaum kerabat dia, dengan rakan-rakan dia. Jadi oleh kerana itu, pastikan anda buatlah benda yang baik dan betul. Dan Ustaz rasanya itulah perkara-perkara yang Ustaz nak share. Dan kepada kita ni, Ustaz nak ingatkan balik lah, Ustaz nak buka soal jawab. Dan kalau boleh ada soalan lah. Sebenarnya Ustaz lebih suka kepada soalan. Ya, Ustaz akan ambil masa dalam tak sampai 10 minit lagi untuk mengkonklusikan perbincangan kita. Dan tolong ajukan soalan insya-Allah. Soalan boleh bertulis ataupun secara lisan, terutamanya muslimat lah, nak bersuara, nak melaungkan nanti terkeluar suara seksi tu. Jadi tulis pun tak apa. Okey. Jadi hari ini saudara-saudari sekalian, couple banyak terjadi dalam keadaan tidak sedar kerana mukaddimah kepada zina itu ada 5. Pertama sekali kena ingat ialah apa? Mukaddimah yang pertama, step dia, fanazarun, pandangan mata. Tolonglah hari ini jaga pandangan mata, terutamanya kaum lelaki. Kaum lelaki, kalau ada internet di dom, kalau ada akses internet dalam iPhone ke apa, janganlah melayari laman-laman web yang tak bagus. Kerana itu akan menyebabkan anda tertekan, terdesak dan orang kata apa? Air naik kepala. Jadi kerana itu tengok benda-benda yang haram. Kemudian mukaddimah zina yang kedua ialah fabusumun, senyuman. Kalau kita memandang dan kita memberi senyuman kepada lawan jantina, dia akan trigger something, dia akan membuka sesuatu jalan untuk kita didekati. Kemudian salam, fasalamun, jangan bertegur. Kalau tak ada sebab, jangan buka, jangan mukaddimah, jangan bagi salam. Kemudian fakalamun, kemudian berbicara. Apa yang menjadi masalah hari ini ialah apabila lelaki mendatangi banyak kali. Kes yang benar sampai terlanjur zina hanya kerana lelaki itu pandai pujuk. Ustazah Fatimah Syarha pernah sepentas dengan saya. Dia cerita masa dia belajar di UIA, ada seorang muslimat UIA, dia selalu je bila balik ke dom, dia lalu tempat Mat Indon buat apa ni, yang buat bangunan, tengah buat bangunan tu. Dia kat situ dia adalah pekerja, dia panggil buruh kasar. Dan ada seorang lelaki Indonesia selalu tanya, selalu tegur dia, awak, wah cantik sekali, dari mana ni? Balik tanya tu je, cantiknya tak? Dari mana ni? Tanya dia 3 kali. Bila dah selalu ditanya, lelaki ni bersungguh-sungguh, kok sombong banget sih?
Orang tanya sepatah jawablah sepatah gitulah, seolah-olahnya. Saya pun tak pandai juga nak guna bahasa Indonesia. Lama-lama jawab, awak ni sukalah kacau saya. Jawab tu, ya mesti saya suka kerana awak cantik. Pandai lelaki ni, modal dia air liur je, bla 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 bla. Akhirnya jatuh cinta, Pak. Akhirnya berzina, Pak. Berzina dan akhirnya mengandung. Akhirnya dibuang kampus. Kerana apa? Kerana lelaki Indonesia itu walaupun mukanya gampang sekali, tidak handsome langsung, namun bermodalkan air liurnya berjaya. Dan ingat wanita, anda ada sudut hati yang lembut. Kalau lelaki itu muka tak handsome, tetapi kalau dia pandai berbicara dengan anda, dia akan ada suatu impak yang besar dalam diri anda. Ini pengalaman ustaz lepas dah kahwin. Bila isteri tengah sedih, tengah apa, pegang tangan, tengok mata dia. Sayang, abang minta maaf kalau abang pernah menyusahkan saya sepanjang hari ini. Abang benar-benar minta maaf. Wah, orang perempuan dengar ayat tu, abang, sebenarnya abang tak salah pun. Padahal sebelum tu abang yang salah, kan? Tapi bila abang dah minta maaf, dah tak salah dah abang. Jadi wanita jaga. Ayat ni memang kena hati-hati. Orang lelaki dia kalau sampai satu peringkat, dia pandai mengayak tahap dewa. Itu bergantung kepada pengalaman dia lah. Dia bergantung, dia start sekolah menengah ke start sekolah rendah lagi belajar. Okey. Dan yang terakhir sekali, faliqaun, pertemuan. Biasanya pertemuan pertama tidak akan menatijahkan apa-apa. Yang membawa kepada perzinaan biasanya pertemuan ketiga ataupun yang seterusnya lah. Ya. Kes benar, ustaz nak cerita. Pelajar agama, kolej agama. Ya, bukan di sinilah, di lain. Kebetulan di rumahnya ada telefon. Satu malam ada lelaki call. Dia pun angkat. Dia penghuni rumah tu, ustaz tak ingat berapa orang. Semua muslimat. Tapi yang telefon tu lelaki. Hello, ya. Boleh saya nak bercakap dengan orang nama sekian-sekian? Mukaddimah lelakinya. Tak ada nama tu kat rumah ni. Oh, tak ada ya. Awak nama siapa? Tengok, random target. Dia sebenarnya tak kenal pun orang dalam rumah tu. Dia nak cakap je dengan siapa-siapa. Jadi perempuan kata, awak nak cakap dengan siapa sebenarnya? Mula-mula tu kontrol lagi lah. Tak ada yang awak nak cari. Oh, kata tak apalah, saya nak cakap dengan awak. Kenapa awak nak cakap dengan saya? Saya tak ada apa-apa. Saya tak kenal pun siapa awak. Wanita kalau ada lelaki macam tu cakap, pergi jahanam je, pak letak telefon. Bukan nak ajar bercakap tapi nak kata jangan layan langsung. Malam esoknya lelaki yang sama telefon, kebetulan dia juga yang angkat. Agaknya dia ni tukang operator kat rumah dia kot. Angkat, hello. Oh, awak yang telefon semalam? Saya yang telefon semalam. Awak sihat? Oh, tanya soalan lain dah. Saya sihat. Sebenarnya awak nak cakap siapa? Tak ada siapa-siapa nak cakap dengan awak. Sebenarnya saya sunyi. Saya perlukan teman berbual. Sudikah awak temankan saya berbual malam ni? Oh, awak sunyi. Dia pun tengok jam. Pukul 12. Tengok kawan-kawan dalam bilik. Semua masuk bilik. Saya pun sunyi juga. Kawan-kawan saya semua dah tidur. Tu dia. Jajan. Akhirnya saudara-saudari, kes benar ni membawa kepada lelaki ni ajak keluar. Muslimat belajar agama, lelaki ni tak belajar agama, lelaki ni dah kerja dah. Dia ajak muslimat ni keluar. Mula-mula ni muslimat ni bagi alasan macam-macam. Oh, saya tak sedia, saya takut, saya ni. Lelaki ni kata, awak tak sayangkan saya ke? Tak, kita dah berkenalan melalui telefon je dah beberapa minggu dah, beberapa bulan dah. Akhirnya tergoda juga. Okeylah, kita jumpa. Nak jumpa kat mana? Tak apa, saya datang ambil awak dengan kawan saya. Datang ambil, sanggup dia keluar. Tapi kebetulan ada seorang rakannya di rumahnya yang menceritakan kepada saya. Maknanya dia kata, ustaz, macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak buat ni? Kawan dia ikut. Tapi cerita ni dah berlaku lama dah lah. Cuma dia minta pandangan. Jadi bila dia ikut, dia nak selamatkan kawan dia. Dia ikut. Apa yang berlaku, saudara-saudari sekalian? Lelaki ni memang nak berzina dengan kawan serumah dia. Dia bawa ke rumah kosong. Dia kata ni rumah nenek dia. Macam-macam lah. Ada usaha-usaha. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk dia lari. Dan dia lari daripada sana dan dia balik dengan teksi.
Tapi nak kata terselamat lah, terselamat. Sebab dia pun niatnya dia sebenarnya nak berkawan, tetapi tertipu dengan lelaki buaya. Jadi oleh kerana itu hati-hati. Kerana apa? Pertemuan itu akhirnya membawa kepada perzinaan. Jadi oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, siapa yang merasa yakin dirinya terselamat daripada fitnah ni? Siapa yang yakin, insya-Allah Ustaz, sepanjang kehidupan saya yakin saya akan selamat. Tiada jaminan saudara-saudara sekalian. Yang duduk depan Ustaz ni hok juruh-juruh pun, hok orang kata jalan warak, tunduk latap, anda belum tentu terselamat daripada fitnah zina. Ada kawan Ustaz yang masa belajar, dia tengok kawan dia bergayut telefon ni. Dia marah, dia kata kau ni membazir duit mak bapak lah apa semua ni. Dia marah, dia kat kawan dia ni. Tuk-tuk sebulan kemudian, dia pula, hello Ustazah. Jadi mak gayut juga. Bahkan lebih teruk daripada kawan dia. Sampai menangis-nangis, bergayut tu, oh, saya memang nak kat Ustazah, tolonglah Ustazah, terimalah saya. Sampai ajak makan pun tak lalu makan. Ni saudara-saudara sekalian, kes-kes benar ni. Jadi oleh kerana itu malam ni kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cubalah betulkan niat dan hati kita bahawa dunia akhir zaman ni memerlukan kepada satu proses watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, iaitu untuk selamat hari ini anda perlukan rakan dan anda perlukan jemaah. Pastikan hari ini belajar di kolej ada kawan yang selalu nasihat dan monitor pergerakan kita. Dan kalau ada kawan masuk campur urusan peribadi kita, contoh ada kawan tegur, ukhti, ana tengok ukhti ni asyik sangatlah dengan muslimin ni, jagalah, janganlah teruskan, ana rasa tak selamat, ana rasa tak sedar hati. Jangan marah balik. Enti ni sibuk, ana ni kenapa? Cemburu ke? Jangan marah. Terima kasih. Terima kasihlah nasihatkan Ana. Tapi apa Ana boleh buat? Ana sedang hanyut di lautan percintaan. Mengaku je lah. Tapi jangan marah bila kawan kita tegur. Begitu juga muslimin ya. Kalau ada kawan kita nasihat, Syekh, berhenti Syekh, Ana takut enta terlanjur berzina ni. Ana memang risau kan enta. Oh, jangan risau. Ana ada iman setebal dinding besi. Oh, jangan cakap macam tu, jangan. Kalau kawan kita tegur, ambil nasihat dan tolonglah perbaiki. Sebab yang kebanyakan terlanjur berzina mengaku adalah mereka-mereka yang baik-baik. Tak expect pun boleh berzina, akhirnya terlanjur. Lepas terlanjur tu barulah, ya Allah, berhubung dengan Ustaz, saya ni ada peluang lagi ke dapat pasangan yang baik? Ayat Quran dalam surah An-Nur kata, Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Penzina lelaki tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan juga. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kalau langgar benda tu haram. Jadi jangan sampai terlanjurlah saudara-saudara sekalian. Oh ustaz bercakap dengan Ana ni macam lah, Ana ni calon penzina. Memang kita tak tahu bila akan menimpa kita. Banyak cerita dan ianya menyedihkan saudara-saudara sekalian. Hatta yang dah kahwin pun, yang bergelar ustaz pun, ada skandal rumah tangga. Dek, oi, ini kes berat lagi ya. Tapi tak nak ceritalah malam ni, takut jadi cerita lain. Jadi Ustaz Asir, itulah kesimpulannya. Kembalilah kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ustaz tak ceritalah tunkihul mar'ata li arba' ke, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai pemuda bila dah mampu. Hadis-hadis itu tak cerita. Ustaz lebih kepada perkongsian pengalaman. Jadi kita boleh buka kepada soalan ke? Boleh Boleh, insya-Allah. Silakan Syekh, kalau ada apa-apa soalan ataupun perkongsian lah pendapat, ataupun nak tegur Ustaz, saya tak setuju dengan pandangan Ustaz sekian-sekian, kalau ada lah. Okey, sambil fikir soalan. Ada orang pernah tanya pada Ustaz, bagaimana cara nak pujuk ibu bapa kahwin, setuju dengan kita kahwin awal? Ada tak nak tanya soalan? Biasa kalau Ustaz gimana soal jawab, ada orang tanya, Ustaz macam mana ya kita nak pujuk mak bapak ataupun keluarga sebelah perempuan
untuk menerima saya sebagai suami dia dan kami nak kahwin awal? Ada yang pernah tanya. Baik, saudara-saudara sekalian, seorang ibu kepada anak ataupun seorang ayah kepada anak perempuan, dia akan melepaskan anaknya kepada lelaki yang bersedia. Macam mana lelaki itu bersedia? Biasanya ciri-ciri bersedia ini, kalau orang tu beragama, dia akan tengok solat dan ibadatnya dulu. Namun kebiasaannya seorang ayah dan mak ni, dia akan tengok bagaimana kemampuan mencari nafkah. Tu je. Ada kes benar sehingga lelaki yang nak melamar perempuan ni masih belajar, dia buat bisnes part time dan dia ada beasiswa PTPTN lah. Bukan beasiswa, PTPTN, hutang yang menjadi isu besar. Dan dia dah buat bajet dia, dan bila dia berjumpa dengan keluarga perempuan ni, dia cerita, "Pak cik, saya ni belajar dan saya memang nak kahwin." Pak cik tanya, "Okey, kalau kahwin macam apa perancangan pengajian?" "InsyaAllah saya boleh skor dalam pengajian dan saya boleh handle kos kehidupan saya." Dia pun buka buku akaun. "Okey Pak cik, saya nak cerita pada Pak cik ni perancangan saya. Saya ada duit banyak ni dan anak Pak cik pun dapat PTPTN banyak ni. Kami dah rancang begini. Detail." Akhirnya ayah ni setuju. "Okey, nampaknya awak dah nampak cara nak menguruskan keuangan, kahwin je lah." Kerana biasanya kebimbangan si bapa ni, dia takut anak dia tak boleh makan masa kahwin, lepas kahwin. Okey, terima kasih, ada soalan. Jadi itu salah satunya lah. Kemudian yang lain-lain tu mungkin banyak lagi secara teknikal, terutamanya si perempuan, pihak wanita. Kalau misalnya ada muslimin nak kepada kita, dan kita sendiri pun tahu muslimin tu baik, dan kalau muslimin tu plan nak pergi rumah kita jumpa mak bapak, sebelum dia datang, promosikan dia dulu. "Ayah, ada muslimin yang memang baik agamanya, orangnya pun saya tengok okey, rajin baca Quran." Ceritalah apa-apa kebaikan, reka pun tak apa. Yang penting benda tu berasas. Dan ceritakan, "Saya sendiri tengok pun sejuk mata. Kalau ayah rasa dia sesuai dengan saya, ayah terimalah." Kita cakap macam tu. Kalau ada keberanian. Biasanya wanita tak cakap macam tu. Okay. Jadi bila lelaki tu pergi, ayah punya tengok, ditambah dengan sokongan anaknya, insya-Allah dia terima. Okay, soalan, bagaimana kita sebagai seorang muslimah untuk melembutkan hati untuk berubah ke arah menjadi muslimah salihah mengikut ketetapan syariat? Okey, baik. Ini memerlukan suatu mujahadah yang besar. Orang-orang yang nak berubah ataupun berhijrah, dia perlukan dua perkara. Pertama sekali, suasana yang baik. Kalau dia suka melepak, contohlah melepak di tempat-tempat yang tidak memberi aura yang baik. Contohlah, dalam sehari ni suka sangat melepak di kantin ke, melepak di bawah pokok ke, ubah melepak di masjid kampung laut. Cari suasana iman. Faham? Kerana suasana iman ini akan mendorong niat kita, hati kita, pemikiran kita ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Dan begitu juga semasa berada dalam dom. Anda berada dalam dom, anda dengar apa? Change what you hear, what you listen to. Anda suka dengar lagu Korea? Ya muslimah, anda suka dengar lagu apa? Lagu-lagu lah, lagu percintaan. Berhenti, tukar, dengar Sami Yusof, dengar lagu-lagu yang baik. Semua ini akan mendorong kita ke arah yang lebih baik. Dan yang paling besar sekali, kena pilih orang yang bercakap benda yang baik. Jadi inilah pentingnya kita memilih kawan yang betul. Ustaz tak kata kena pilih kawan berpurdah. Ustaz tak kata kena pilih kawan yang bertudung labuh. Ustaz tak kata kena pilih kawan yang berjalan tunduk. No. Pilih kawan yang memberi nasihat yang betul. Kerana dalam pengalaman ustaz, ada juga wanita yang berpurdah menasihati kawannya dengan benda yang salah. Ada juga wanita yang bertudung labuh bercakap benda-benda yang mengarut. Jadi pilih kawan yang betul bererti memilih kawan yang memberi nasihat yang betul. InsyaAllah kita akan terpandu ke arah yang betul. Tapi biasanya yang berpurdah, bertudung labuh ni insyaAllah baiklah daripada yang seksi-seksi, biasanya lah. Okay. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi rasa kekok bila ketika berurusan dengan ajnabi?
Kadang-kadang nak lalu berhampiran dengan ajnabi pun rasa takut. Oh, ni muslimat salihah, insya-Allah. Okey, bagaimana cara terbaik untuk menolak apabila ada ajnabi yang ingin berkenalan? Oh, okey, dua soalan. Baik, saudari yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memuji orang yang pemalu. Walaupun yang pemalu itu seorang lelaki. Pernah seorang sahabat Nabi memarahi saudaranya yang pemalu kerana terlalu pemalu. Sahabat ni marah, "Ya Rasulullah, aku lemas dengan saudaraku kerana dia terlalu pemalu." Nabi kata, "Da'hu, biarkan dia, kerana al-haya'u minal iman." Malu itu daripada iman. Bagi yang kekok berurusan dengan lelaki, ustaz rasa tak perlu hilangkan pun. Biarkan begitu je. Cuma improve komunikasi, cara bercakap. Maknanya walaupun dah kekok tak boleh nak kontrol ke gitu, tak apa, it's okay. Yang pentingnya penyampaian tu orang boleh faham. Janganlah pula sampai kekok nak bercakap, saya habislah tombang terbalik macam tu, berat lah kan. Esok-esok nak berkahwin susah lah. Maknanya hanya memperbaiki dari segi pengucapan saja. Rasa malu tu jangan ubah pun tak apa. Itu lebih baik. Tapi biasanya bila kita dah ubah cara komunikasi, kita lebih confident, dia akan hilang sendiri rasa kekok tu, insya-Allah. Dan apabila nak menolak, apabila ada orang nak berkenalan, wahai muslimat, kalau ada orang nak berkenalan, ignore, tahu ignore. Jangan layan, buat tak tahu je. Ramai orang bila ustaz kata jangan layan, dia kata, "Ustaz, kecil hatilah orang tu." Biarlah dia kecil hati pun, tak mati pun dia tu. Ramai orang kata, terutamanya muslimin, kata, "Ustaz, saya ni ada orang nak berkenalan dengan saya, kalau saya tak jawab mesti dia kata saya sombong." Biar dia kata sombong, tak mati pun. Ya, tapi ustaz, kalau saya tak layan dia, kecil hati dia ustaz. Tak apa Syekh, dia kecil hati pun tak mati dia. Kalau entah tak pedulikan perasaan dia pun, mak bapak dia jaga dia sampai umur 23 tahun, okey je, sehat je, makan 2-3 pinggan sehari. Ya, kenapa tiba-tiba bila dia tegur entah tak jawab, entah risau pula? Don't worry, be happy, it's okay man, don't worry. Ya, maknanya buat tak tahu je. Kadang-kadang kita ni nanti kecil hati kan, nanti itu kan, risau sangat pasal rakan-rakan kita, saudara kita dibom di Syria tu, tak risau pun, biasa je makan 3-4 pinggan, tak pernah terfikir pun. Ni orang tegur nak berkenalan, tolak sekali pun dah risau orang. Tak kena sakanlah risau kita, tak bertempat. Abaikan, buat tak tahu. Okey, bagaimana Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dikatakan seseorang itu telah berjanji untuk berkahwin dengan pasangannya? Adakah apabila dibuat majlis pertunangan baru dikira berjanji? Apa hukum kita memutuskan janji sebelum dibuat majlis tunang kerana suka pada orang lain? Ini teknikal sikit soalannya. Okey. Dia bertunang ni mudah saja. Bila lelaki ataupun wanita tu kata, "Awak, saya berkenan pada awak dan saya nak berkahwin dengan awak. Awak suka tak dengan saya?" Wanita tu pun senyum. Maknanya okey. Bertunang tu. Bertunang ni tak perlu hantar cincin. Maknanya antum telah mengadakan perjanjian. Maknanya telah ada ijab, ada qabul. Ya. Orang tu faham, yes, dia memang setuju nak terima aku. Okey. Jadi apabila berlaku perjanjian sebegitu, tak perlu buat majlis pertunangan pun dah kira jadi dah. Jadi sebab tu ustaz kata, kalau ada soalan-soalan peribadi, wanita jangan jawab. Tanya bapa saya, tanya ayah saya. Itu soalan yang paling selamat. Ini kadang-kadang muslimin ni approach, memang saya lepas tu muslimin lain pula approach, "Alamak awak, saya serba salah nak cakapkan nanti." Seolah-olah memberi harapan. Last sekali cinta 4 penjuru, 3 penjuru dan sebagainya. Okey, adakah apabila dibuat majlis pertunangan baru dikira berjanji? Tak. Maknanya dengan cara itu pun dah kira berjanji. Dan apa hukum kita memutuskan janji sebelum dibuat majlis tunang kerana suka kepada orang lain? Okey, kita boleh memutuskan ya. Kalau kita suka kepada orang lain tak apa. Wanita berhak memilih. Dan begitu juga lelaki berhak memilih. Dan kalau pertunangan itu diputuskan, tidak boleh dendam, tidak boleh marah. Kerana itu bukan jodoh makna. Tiada jodoh antara kita. Yang menjadi haram,
Apabila sudah bertunang, tiba-tiba lelaki lain masuk goda dia. Dia kata, awak bertunang dengan lelaki ni, awak telah melakukan satu kesilapan yang besar. Kenapa? Kerana awak tidak tahu di sini ada lelaki yang lebih mencintai awak dari dia. Maka lelaki ni berdosa dah. Walaupun perempuan tu tak putus tunang, dia dah berdosa dah. Kerana dia kacau lain, dia panggil. Dan apabila wanita ni memutuskan pertunangan itu disebabkan memang nak pada lelaki ni, lagi berdosa pula. Dan kes ni banyak berlaku, saudara-saudara sekalian, terutamanya muslimin. Jangan masuk lain. Kalau dah tahu kawan kita takdim akhwat ni, jangan pandai-pandai potong, haram. Dan perkahwinan yang berlangsung dengan cara potong lain, anda sukar mendapat bahagia, percayalah. Ada kes bukan muslimin di sini lah, muslimin di negara Zimbabwe. Okey, seterusnya, Assalamualaikum. Macam mana nak istiqamah dalam menjaga diri dari tidak terjerat dalam cinta nafsu lelaki buat kali kedua? Sesungguhnya saya merasa takut untuk menghadapi hidup sekiranya perkara itu berulang kembali. Okey, baik. Mungkin ini adalah pengalaman benar daripada seorang muslimat kita yang pernah jatuh cinta dengan lelaki, dan lelaki itu mengambil kesempatan pada dia. Ustaz nak ingatkan, percayalah, orang yang bercinta sebelum kahwin ni memang terjerat dengan cinta nafsu, cuma sikit atau banyak. Ada yang sampai berpegang tangan, ada sampai bercium, ada sampai berpeluk, ada sampai berzina, ada sekadar phone sex, ada dia macam-macam. Percintaan sebelum kahwin, memang lelaki mudah terjerat dengan nafsu. Jadi wanita kena usahalah, iaitu dengan cara Ustaz sebut tadilah, duduk dalam suasana iman, bercakap dengan orang baik. Dan kalau kita ada orang nak kat kita dan sentiasa approach dengan kita, share dengan ibu dan ayah, minta pandangan ibu dan ayah atau abang-abang, kakak-kakak kita. Kerana perkara peribadi sebegini, kena ambil nasihat orang lebih tahu. Orang lelaki, kalau bolehlah, jangan sampai merosakkan anak dara orang. Jangan sampai terlanjur bercakap benda-benda yang tak baik. Ya, biasanya kita ni ada benda-benda begitu. Okey, baik. Salam Ustaz, apa pendapat Ustaz jika ada seorang Muslim yang sanggup tunggu Muslimah untuk tempoh 4 tahun hingga habis belajar dahulu baru akan menikah? Pada pendapat saya, Muslimin tu bagus lah, tunggulah. Tapi kalau tiba-tiba saudari nak kahwin dengan orang lain, kahwinlah. Habis Muslimin yang tunggu 4 tahun tu, nasib dia lah, nak tunggu sangat, tak ada orang suruh, kan? Ada Muslimin setia nak tunggu 4 tahun. You belajarlah, I tunggu you 4 tahun. Tiba-tiba habis belajar, mak ayah dia suruh dia kahwin dengan orang lain. Wanita kena taat kepada wali mujbirnya. Dan kebetulan kalau wali mujbir suruh kahwin tu dengan orang yang lebih warak daripada Muslimin yang tunggu, kahwin je lah. Itu rezeki namanya. Yang tunggu kita ni contoh engineer, yang lepas habis belajar tiba-tiba daripada Madinah atau daripada mana-mana berjambar dengan PhD, dengan master. Ayah kata kahwin je lah dengan dia. Kahwin je, don't worry, it's okay. Tapi pada Muslimin yang sanggup tunggu 4 tahun ni, bagi Ustaz lah suatu perkara yang merugikan lah. Tak payah tunggulah. Maknanya cakap awal-awal, saya memang berkenan dengan saudari, saya akan tunggu. Tapi kalau kebetulan ada calon yang lebih baik, kita memilih haluan masing-masing. Kena buat ayat macam tu. Jangan sampai komitmen lah 4 tahun. Kita dah bercinta 4 tahun, sanggup awak tinggalkan saya? Oh yo, jadi drama pula. Bukan warkah cinta, cinta merekah-rekah pula. Okey, kahwin semasa masih belajar. Bagi muslimat, Ustaz suka kata okey kahwin masa belajar dengan syarat suaminya bekerja. Faham? Berbeza. Bagi lelaki, Ustaz kata jangan kahwin masa belajar kalau boleh. Kecuali anda ni memang gear 4, gear 5, memang jenis laju. Kalau tak kahwin, langgar merata-rata ni, tu kahwin lah. Faham? Terdesak, Ustaz, saya memang tak boleh Ustaz. Dulu masa saya tingkatan 5, saya tengok wanita, saya tak rasa apa-apa. Sekarang Ustaz masuk kias, tengok wanita je, langgar dinding terus Ustaz. Tengok je semua, bom langgar. Maknanya kritikal. Masa tu memang wajib kahwin. Kahwinlah supaya tidak berzina. Namun bagi Ustaz, muslimat, kahwinlah kalau ada calon suami yang dah bekerja. Ustaz kahwin dengan zaujah Ustaz. Zaujah Ustaz tahun akhir diploma, belajar kat kias. Takbir, Allah Akbar. Ustaz cari orang kias. Jadi
dengan perjanjian. Ustaz kata kalau habis diploma, insya-Allah abang akan bantu saya sambung belajar degree. Dan sekarang Zawjah Ustaz tahun akhir ijazah juga belajar di Kias. Jadi maknanya ada anak dua dah. Tetapi kalau lelaki nak kahwin masa belajar, pastikan isu keuangan settle. Bukan kerana keuangan itu segala-galanya, tetapi dengan keuangan itulah timbul fitnah. Sampai ada satu peringkat mak mertua kepada menantu lelaki ni bercakap dengan kita, Ustaz Ubay, saya ni bukan gapo tapi saya kecewa dengan menantu saya. Kenapa? Dia belajar lagi, dia nikah. Masa dia jumpa saya gitu, dia kata dia insya-Allah dia akan hijau, dia akan cari duit masa belajar. Tapi sekarang ni Ustaz dapat anak dah, semua benda saya tanggung Ustaz. Dulu cakap bukan main lagi nak buat, rupanya bohong belaka. Jadi fitnah kepada agama. Orang agama buat benda macam ni akhirnya fitnah kepada agama. Tapi kalau anda dah ada institusi keuangan yang bagus, contoh mak dia datuk, ayah dia datin, itu bertukar, sorry. Ayahnya datuk, maknya datin, memang duit tak ada problem. Masa belajar nak kahwin, kahwinlah. Ya. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak isu minyak naik ni pun dah jadi isu, saudara saya. Memang kerajaan Malaysia kita melakukan sesuatu kezaliman kepada kita, ya. Okey. Baik, assalamualaikum. Soalan saya ialah bagaimana nak mengelak daripada bersalaman dengan sanak saudara yang rapat yang berlainan jantina. Okey, ini sebenarnya lebih kepada keberanian kita lah. Kalau ada saudara kita yang lelaki nak bersalam dengan kita, kalau kita orang perempuan, kita letak tangan di belakang sajalah dan cakap dengan baik. Tak boleh salam. Apa ni, sebutlah ajnabi ke, harap-harap dia faham, Ataupun kalau kita tak berani cakap, letak je tangan di belakang. Kalau dia hulur tangan, tunduk hormat dia, senyum je. Dia hulur, nak salam ni, salam. InsyaAllah dia faham. InsyaAllah dia faham, Ataupun kalau yang lebih bijak sikit, dia nak salam tu, oh minta maaf, tangan kena hingus tadi sesemua. Wah, itu kalau berani cakap lah, oh kotor ya, tangan kotor, minta maaf lah, tak ada salam. Itu alasan helah kita. Gunalah apa helah pun, seboleh-bolehnya jangan bersalam, kecuali orang itu orang yang ada diberikan rukhsah dalam agama. Contohnya dalam majlis rasmi, di tempat yang memang rasmi, dan orang tu sendiri kalau kita tak salam dengan dia, boleh menjatuhkan aib dia. Ketika itu ada rukhsah, ya. Tapi elakkanlah situasi itu. Biasanya kita kena elakkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz terangkan bagaimana cinta seseorang itu kerana Allah? Adakah dengan hanya melihat kebaikannya? Payah juga nak cerita cinta seseorang kerana Allah. Ini kita boleh ukur dari segi 3 perkara. Pertama sekali, thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman. Macam mana nak sebut? Ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaih mimma siwahuma. Dia mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci melakukan dosa, seolah-olah kalau buat dosa itu seperti mana ingin dilontarkan ke dalam api. Baik, orang yang mencintai seseorang kerana Allah ini memang kita sukar nak ukur, kerana cinta itu di dalam hati. Cuma apa yang boleh kita katakan, orang yang ikhlas ini biasanya dia tidak meminta balasan. Tak meminta balasan. Kalau dia buat baik, dia tak ngungkit. Kalau dia tolong kita, walaupun satu masa kita tak tolong dia, dia tak mengungkit. Biasanya orang inilah yang mencintai saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalunya kalau dalam dunia muslimat, orang yang mencintai kerana Allah ini mulutnya sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik, dan dia tidak mengata, bercerita tentang hal orang lain. Ustaz melihat ramai muslimat hari ni yang bertudung labuh. Cuma dalam ramai-ramai bertudung labuh, payah Ustaz nak jumpa muslimat. Bila kita tanya pasal orang lain, dia tak buka aib saudara dia. Biasanya kalau kita cuik sikit je, memang kita tak puas hati lama, dia akan cerita. Itu tak ikhlas namanya. Orang yang ikhlas berkawan ni, kalau orang cerita pasal saudara dia pun, dia diam, sabarlah. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah nak bagi kita pahala sabar dan sebagainya. Jadi kena tengok lidah dia lah, apa yang dia pertuturkan. InsyaAllah kita akan tahu keikhlasan dia. Ustaz, saya bukan muslimat bernikab, mohon pencerahan. Adakah yang bernikab tu lebih baik? Oh, ni soalan kontroversi ni.
Sedangkan mereka yang bernikab itu kadang-kadang sombong kepada muslimat yang tidak bernikab. Oh, ayatnya. Adakah kami ni tak baik macam mereka? Oh, insya-Allah akbar. Okey. Beginilah. Kalau ayat mudahnya, tidak semua orang pergi ke masjid itu orang baik. Tapi semestinya orang baik itu pergi ke masjid. Tidak semua orang yang bernikab itu baik. Tapi semestinya orang baik itu biasanya bernikab. Fahamlah. Kau macam mana? Lebih kurang gitu. Namun oleh kerana kita ni manusia, tidak ada manusia yang sempurna lah. Ustaz nak sebut pertama sekali, tidak ada manusia yang sempurna. Dan kadang-kadang yang berkopiah dan berserban ini pun tertipu. Dan begitu juga kadang-kadang bernikab pun tertipu dengan penampilannya sehingga sombong. Ustaz ingatkanlah beginilah, jangan sombong kalau kita menutup dengan baik, dan jangan menghina orang lain. Doakanlah Sebab kalau nak jawab secara fiqhnya, memang yang disyariatkan oleh Islam itu lebih baik. Tetapi dalam perhubungan ada akhlak-akhlak lisan dan adab-adab yang kita perlu jaga. Pastikan orang baik itu ialah orang yang baik lidahnya. Kalau dia bernikab tak jaga pertuturan, bagi ustaz dia tak baik lah, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau sombong sama saudara kita. Dan ustaz juga nak assurekan yang bernikab, maknanya kita jangan terlalu syadid every time. Bila kita berada dalam kelompok sesama muslimat, ada masanya kita boleh buka nikab kita. Ialah kalau terutamanya kalau kita balik di rumah, duduk dengan adik-beradik kita, kemudian yang datang tu pula pak saudara mak saudara kita, buka lah. It's okay. Janganlah kita nak tunjuk kita ni terlebih warak dan sebagainya sampai kita tidak meraihkan perkara-perkara kecil dalam masyarakat. Sehingga kadang-kadang ada orang kata, ustaz, saya tak tahan bercakap dengan menikab. Kenapa? Nampak sombong. Itu sentimen dia. Tetapi untuk menghilangkan perkara itu, akhlak kita lah, pertuturan kita lah, ya. Dan kepada yang tak bernikab, bukan bermakna anda tidak baik, ya. Tetapi itu adalah orang kata apa, suasana yang ada di Malaysia. Isteri ustaz, zaujah ustaz pun tak bernikab, ya. Cuma sentiasa ada dorongan daripada suaminya, kalau nak bernikab lebih baik, kalau tak bernikab pun nak buat macam mana, ya. Maknanya kalau boleh kita nak yang ke arah lebih baik. Okey. Menjawab ke perkara soalan tadi, kau tak menjawab. Harap-harap menjawab lah. Bagaimana nak elak zina mata? Nak elak zina mata ni kena jadi buta je lah. Jadi Kasim Selamat. Tak boleh elak. Saudara-saudara sekalian, dunia hari ni kita tak boleh nak elak. Yang kena buat taubat dan istighfar setiap hari. Ternampak, terlihat, taubat, istighfar. Sampai bila-bila? Sampai mati, ya. Jadi oleh kerana itu kena berusaha lah mujahadah semua. Okey, bagaimana nak elak melupakan cinta pertama kita, dan bagaimana nak elak daripada melakukan lebih banyak dosa. Okey. Nak melupakan cinta pertama kita, ustaz nak sebut, manusia ni dia tidak ada memori yang boleh di-delete. Kalau komputer, delete, masuk bin, recycle bin, delete. Manusia tak boleh. Sebab itu kalau anda bercinta kali pertama bagai nak erat, itu adalah satu ujian besar selepas perkahwinan. Kalau anda tidak berkahwin dengan lelaki ataupun cinta pertama, krisis rumah tangga yang berlaku biasa cinta pertama lah. Pernah tengok cerita drama Korea Winter Sonata? Ya. Eugene ni bercinta dengan Kan Jun Sang, memang cinta nak erat. Bila dah bertunang pun sanggup meninggalkan. Ini penangan cinta pertama. So bagaimana nak lupakan? Tak boleh lupa. Memang tak boleh lupa. Yang boleh dibuat ialah mengurangkan deruan kenangan ataupun mengurangkan kenangan itu sendiri dengan cara membina kenangan baru. Bila anda dah ada orang lain ataupun dah berkahwin, cinta pertama memang tak boleh nak lupa, tetapi ingat, bina memori baru. Bina kenangan baru dengan pasangan kita. Tapi kalau terkenang juga, istighfarlah, sabarlah, mujahadah sebaik mungkin. Jangan pula bila dah terkenang tu cari balik dia, tengok rupanya dia dah kahwin pun ganggu dia lagi. Jangan, boleh membawa kepada dosa. Okey, dan bagaimana nak elak daripada melakukan lebih banyak dosa? Untuk mengelakkan daripada lebih banyak dosa ni, kena banyak menjaga anggota tubuh badan, saudara-saudara sekalian. Jaga mata, jaga telinga. Actually soalan ni very basic. Maknanya kalau nak elak dosa, jaga anggota lah.
Nak jaga anggota ni perlukan kekuatan iman. Kekuatan iman ini dijana oleh solat 5 waktu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tak boleh jaga lagi anggota daripada dosa, maknanya solat tak berkesan. Solat tu tak berfungsi dengan baik. Solat tidak khusyuk lagi. Ya, berapa ramai orang di kalangan kita yang faham tentang solat khusyuk ni, kena mendalami balik insya-Allah. Okey, bagi seorang wanita seharusnya menjaga hati daripada benda buruk. Soalannya, bagaimanakah cara untuk menjaga hati dengan betul? Hati ni, dia duduk seorang-seorang dalam ni. Yang menjadi sumber kemasukan hati, ke dalam hati ialah pertama sekali mata, kedua telinga. Dua tu je, mata, telinga. Nak jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Sebab tu Ustaz kata jangan menonton drama Korea, jangan tengok benda-benda yang tak elok, dan jangan mendengar perkara-perkara yang boleh merangsang. Jadi kalau kita jaga mata, jaga telinga, insya-Allah hati kita terjaga. Jadi Ustaz rasa di Qiyah ni muslimat dah pakai tudung labuh, pandangan muslimin dah terjaga. Cuma jangan cari benda-benda lain lah di luar sana. Jangan masuk grup lain ataupun buat benda lain yang akhirnya menyebabkan kita terjebak kepada benda yang salah. Itu jawapannya secara ringkas saja. Okey Ustaz, ana tahu bila kita nak buat keputusan, sebaik-baiknya kita istikharah. Okey, betul. Tapi kalau kita dah istiqamah dengan istikharah, tapi masih belum dapat keputusan yang terbaik, apa yang patut kita lakukan? Sedangkan semua pilihan adalah Al-Hafiz, baik agama dan peribadinya. Oh, mohon pencerahan. Ni muslimat mana ni? Agaknya 3 orang hafiz takdim dia. Baik. Sekarang ni kalau kita sudah istikharah buat pun tak ada nampak bayangan. Maka apa yang kita nak buat? Maka nak buatnya kita kena tengok kepada perbincangan keluarga pula. Ada perkara-perkara yang kita buat dalam istikharah ini memudahkan perjalanan kita menemui jodoh. Ya, memudahkan perjalanan kita menemui jodoh. Sama ada mudah itu dengan cara si lelaki itu berusaha lebih keras untuk mendekati kita, ataupun dengan cara tanda keluarga lelaki itu datang berbincang dengan lebih serius, atau bagaimana kita kena melihat dari semasa ke semasa. Kes sangat tak sama antara seorang lepas istikharah, ada yang nampak dalam mimpi, ada yang sampai istikharah nampak lelaki itu masuk dalam lubang jamban, dia flash lelaki itu keluar. Maknanya ada kes sampai macam tu. Maknanya walaupun dah bertunang, berpisah dengan lelaki itu. Ada kes sampai macam tu. Cuma kalau yang tak nampak dalam istikharah ni, lebih kepada perbincangan keluarga lah. Kena tengok dari segi keuangan, kena tengok dari segi sekufu. Sekufu ini ialah dari segi peringkat suasana keluarga. Kalau keluarga kita ramai yang berpendidikan tinggi, kita tengok keluarga dia macam mana. Kalau kita tengok selevel, makna itulah yang lebih sesuai. Ataupun kita tengok dari segi background mak bapak dia dengan mak bapak kita, adakah dekat ataupun jauh. Okey, ada masa 10 minit lagi. Baik, terima kasih atas makluman. Jadi sekufu ni dia banyak pula perbincangan dia, jadi kena pergi secara teknikal lah. Ustaz tak boleh nak explain semuanya di sini. Ada banyak kes-kes yang boleh kita share sebenarnya yang istikharah ni, tapi tidak sekarang lah. Okey, Ustaz, salahkah ana tersuka pada seorang muslimin? Tersuka tidak salah ya, sebab dia soleh sangat Ustaz. Suka tanpa diketahui, okey boleh. Secret admirer, kalau jadi secret admirer boleh. Pergi je masuk kelas ni, ada seorang muslimin yang sangat soleh, suka kat dia. Almar'u ma'a man ahabbah, seorang itu akan dihimpunkan di akhirat bersama dengan orang yang dia suka. Kalau dia suka orang soleh, maknanya hati dia baik, tak salah. Bahkan disyorkan suka kepada lelaki-lelaki yang baik. Namun jangan sampai luahkan lah. Lalu depan kelas dia, awak suka sangat tengok muka awak. Lelaki ni pun dia akan ada usikan dalam hati dia dan boleh menjadi zina hati. Jangan terlanjur suka boleh, minat pada orang yang baik pun boleh, tetapi jangan sampai meluahkan. Kalau nak luah, hantar postman ataupun minta wakil ataupun masuk melamar dan sebagainya. Boleh melamar. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang kahwin di usia muda, perempuan dan lelaki masih belajar untuk mengelak daripada perzinaan? Macam Ustaz sebut tadilah, kalau boleh lelakinya dah bekerja. Kalau tak bekerja, maknanya kena ada perbincangan secara teknikal untuk memastikan selepas berkahwin tu isu keuangan tidak menjadi isu besar. Punca perceraian hari ini dalam rumah tangga di Malaysia
Kalau di bandar-bandar besar, punca perceraian nombor satu adalah keuangan. Kalau di bandar-bandar kecil, punca nombor satu perceraian adalah pihak ketiga. Pihak ketiga tu dalam braket ibu mertua ataupun wanita lain. Ya, yang pentingnya wanita punca perceraian. Jadi oleh kerana itu, bila dah kahwin, banyak isu-isu yang kita kena tackle. Hatta isteri kita nak beranak ni sekarang ni, saudara-saudara sekalian, suami kena fikir nak beranak di hospital kerajaan ke nak beranak di hospital private. Hospital private sekarang kalau beranak kena bayar berapa? 1,600. Ya. Dan kalau tak ada duit ni, isteri kita kena beranak di hospital kerajaan. Beranak di hospital kerajaan, yang akan sambut babynya doktor lelaki ke doktor perempuan? Biasanya doktor lelaki. Tegarkah wahai suami membiarkan doktor lelaki melihat kemaluan isteri anda beberapa kali sebelum melahirkan anak? Tengok, oh dah buka 2 cm, okey. Datang pula, macam mana keadaan isteri saudara? Tak tahulah doktor sakit. Okey, biar saya tengok. Oh dah buka 4 cm. Sabar. Oh tak tegar saya, tidak bersedia saya. Tetapi keuangan tu, kalau tak ada duit tak boleh pergi private. Itu dah jadi isu besar sebenarnya. Tak cerita lagi lah benda-benda lain, rumah, kereta, apa. Biasanya bila dah kahwin ni, bapa mertua akan bercerita banyak. Terutamanya kaum ibu akan merungut. Awak ni dah kahwin dengan anak saya lama dah. Bila nak beli keretanya? Asyik naik motor je. Anak saya ni tak ada standard naik motor. Paling kurang kena naik Viva. Akan berlaku dalam rumah tangga. Lama-lama bercerai dik. Sebab isu Viva. Jangan ambil mudah. Jadi saya rasa itulah saja untuk malam ni. Dan mohon maaf kalau di sana ada jawapan yang tidak meliputi, tidak merangkumi keterbatasan Ustaz. Dan terima kasih atas soalan yang diberikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.